Begini kehebatan dia, teleskop yang ada. Setelah habis, kita minta dia pula untuk bentangkan. Dia kata, agak-agak kamu, setelah kamu ceritakan bahawa di Malaysia ada 6 buah balai cerap, di Jepun ada berapa buah? Dia kata, agak-agak. Masing-masing berteka. Ada yang kata 60, ada yang kata 20, ada yang kata 70, ada yang kata 100. Akhir sekali dia kata, kita ada lebih kurang 3,400 buah balai cerap di Jepun. Jadi persoalan yang kita timbulkan kepada orang Jepun ini tadi, apa pulangan balai cerap ini ataupun observatories ini kepada rakyat Jepun dan kerajaan Jepun? Dia kata tak ada kecuali yang rasmi. Yang rasmi yang kerajaan dia bina atas dasar untuk buat penyelidikan dan juga melancarkan angkasa lepas, yang tu mungkin memberi pulangan. Tapi yang lain tu dia sama seperti menubuhkan sebuah surau je. Yang orang datang semayangnya kita ini tidak memberi apa-apa kelebihan kepada kerajaan di sudut duniawi. Semayang kita ini tidak memberi apa-apa kelebihan kepada masyarakat secara fizikalnya, tetapi memberi kekuatan maknawi yang cukup kuat kepada kerajaan, kepada negara, kepada masyarakat dan lain-lain. Begitulah astronomi yang cuba digambarkan tadi. Jadi bila saya pergi ke Narita Jepun, saya masuk ke satu planetarium dan tanya kepada orang Jepun tu, ini siapa yang bina? Dia kata yayasan-yayasan, syarikat-syarikat. Tempat yang saya pergi itu, tak silap saya, Matsushita yang bina. Jadi mengambil berat terhadap astronomi tadi menjadikan negara itu maju. Apa rahsia dia, apa kunci dia, Allah Ta'ala alam. Mengapa Allah jadikan demikian? Wabihi Allah Ta'ala alam. Sebagai kesimpulan akhir. Sebagai kesimpulan, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulannya, ibu ayah dikasih sekalian, itulah mungkin saya dah ulang banyak kali. Jadikan sekurang-kurangnya kita terutamanya ada juga panduan, ada sikit ilmu untuk kita tinggalkan. Kita ajar anak-anak kita, nak wariskan ilmu yang bermanfaat tu. Pesanan Nabi, amalan yang kita nak bawa tu apa? Ilmu yang bermanfaat juga kepada anak yang soleh. Kita tinggalkan ilmu dia, kita ajar supaya apa? Sebab anak-anak kita juga boleh mewarisi ilmu tu kepada kita punya keturunan. Dari segi susunya banyak sebenarnya sumber sebenarnya pada hari ini, ibu ayah, sahabat-sahabat sekalian, nak belajar ilmu falak ni banyak sangat sumber sebenarnya. Cuma itulah, ada masjid-masjid yang aktif menganjurkan, ada yang buat kursus berkala lagi. Di kalangan kita ahli Persatuan Falak Syariah Malaysia ada yang dijemput untuk memang bagi kursus sebulan 2 kali. Di antaranya di Kuala Lumpur ada. Kita punya yang di Persatuan Falak Syariah pun dijemput 2 minggu sekali buat kursus. Belajar pasal takwim, belajar pasal kiblat, belajar. Yang penting untuk belajar 2 minggu sekali. Ada yang buat secara bulanan dan sebagainya. Maknanya ilmu tu ada. Cuma yang kita rasa sedih pada hari ini, benda tu tak dijadikan sebagai satu sukatan rasmi di sekolah. Itu yang penting. Yang ada sukatan rasmi dalam sains, dijadikan sebagai bidang sains. Cerita pasal planet saja. Dalam bidang subjek pendidikan Islam pun tak ada. Memang disebut pasal solat dan semua, tapi tak disentuh bagaimana penghayatan ilmu falak tu dalam nak mengajar anak kita. Itu pun tak ada. Itu pun saya galakkan kepada sekolah-sekolah ada. Kalau macam kita di Persatuan Falak Syariah Malaysia, ada perkhidmatan nak ajar pada badan-badan beruniform. Macam mana kalau nak buat kelas uniform, nak ajar macam mana nak tentukan waktu solat, arah kiblat, guna bayang-bayang dan sebagainya. Boleh sebenarnya, tapi kita tengok atas kesedaran masing-masing. Buaya dan sekalian, seperti kesimpulan yang saya cakap tadi tu, marilah sama-sama saya nak mengajak kita semua dalam kita perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Saya teringat benda ni, saya ingat, saya pegang sampai bila-bila. Saya selalu cerita pada orang isteri saya, walaupun dah banyak kali dia dengar, dengar je lah. Sebab saya buat program di satu masjid di Kepung sebelum Jumaat. Ada satu ustaz, saya lambat sampai. Saya ada program di Masjid Kepung tu. Biasanya sebelum Jumaat kan ada tazkirah. Ada tazkirah sebelum Jumaat. Salah seorang ustaz tu, dalam masa sama saya duduk siapkan tempat nak buat program lepas dengan anak-anak masjid. Selepas daripada tu, saya dengar, saya dapat tangkap satu isi yang diceritakan oleh ahli hafadh ustaz tersebut. Dia cerita, ada satu kajian pada hari ini, dia kata, dia kajian tentang umat Islam. Dia buat kajian PhD dia. Orang Islam ni dia buat kajian berkaitan dengan umat Islam seluruh dunia. Berpandukan pada hadis Nabi SAW bahawa di akhir zaman nanti umatku terbagi kepada 73 buah. Itu je kajian dia. Dan dia hurai. Dia buat kaji. Dia kata betul ke umat Islam